kenapa Ketua Menteri Sabah tidak mengikut penggiliran? Ini soalan dia. Apa pandangan Iswari mengenai soalan ini, Is? Sorry, dia kata apa? Kenapa Ketua Menteri Sabah tidak mengikut penggiliran? Penggiliran, ya. Seperti yang dicadangkan sebelum ini. Ketua Menteri Sabah tidak mengikut penggiliran. Pemilihan Ketua Menteri Sabah tidak mengikut, ya. Kita nak melihat penggiliran tu macam mana sedangkan kerajaan tumbang sebelum 2 tahun. Ya. Itu je jawapan saya. Dan, jadi macam mana kita nak cakap tentang penggiliran kalau sedangkan kerajaan tu tak sampai 2 tahun? Itu je. Jadi kalau kita nak bercakap tentang penggiliran, janjinya adalah setiap 2 tahun atau 3 tahun kita silap saya macam tu. Tapi tak sampai pun kita kepada tempoh masa tersebut, kita duk sibuk dengan pengkhianat ni menyebabkan kita tak sempat nak bercakap tentang penggiliran pun. Nak menggilir macam mana sedangkan tempoh masa pun tak habis. Saya kata, nak gilirkan tempoh masa Perdana Menteri pun tak sempat, kerajaan pun tak sempat habis nak habis satu term, kita pengkhianatan berlaku terus kerajaan tumbang. Kalau kita tengok Pakatan Harapan tumbang tak sampai pun 2 tahun, 22 bulan dan juga warisan pun tumbang walaupun 2 tahun lebih, tak sempat nak bercakap tentang penggiliran. Sebab tu saya kata, tak sempat nak cakap tentang pembangunan. Asyik sibuk nak bercakap tentang nak selamatkan Sabah daripada Musa Aman, nak bercakap tentang Sabah daripada pengkhianat ni. Jadi macam mana kita nak bercakap tentang, jangan let alone penggiliran lah, pembangunan dan sebagainya. Itu je jawapan mudah saya. Tadi kita dah bercerita mengenai Sabah dan Sarawak, iaitu autonomi dan juga hak rakyat di Sabah dan juga Sarawak. Sebelum ini kita dapat saksikan bahawa artikel daripada Pandikar Amin. Pandikar Amin ada mengatakan bahawa timbalan Perdana Menteri lepas waktu pilihan raya umum ke-15 nanti akan dipilih daripada Sabah dan Sarawak. Apa pandangan Iswadi mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Pandikar Amin ini? Itu saya kata tadi, promises had been thrown. Janji-janji dah dicampakkan ke sana kemari. Saya kata kenapa kita nak kena satisfy kepada timbalan Perdana Menteri? Kenapa tak lantik Perdana Menteri terus daripada Sabah dan Sarawak? Kenapa kita nak letakkan kata-kataan timbalan Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak? Sebab itu saya kata sebenarnya isu timbalan Perdana Menteri itu hanyalah orang kata ayat-ayat yang dicampakkan setiap kali pilihan raya nak berlaku, terutama apabila mencontoh Sabah dan Sarawak, konon-kononnya bagi orang kata apa, nak menyedapkan pacifier, untuk pacifykan, untuk menyedapkan hati rakyat Sabah dan Sarawak. Sebab tu saya kata akhirnya dia kembali kepada perkara yang paling utama, paling asas. Kalau dia jadi timbalan Perdana Menteri pun, apa perubahan dia boleh buat? Itu je. 60 tahun, 50 tahun mereka berkuasa, apa perubahan yang telah dibuat? Itu je saya nak bagi tahu kepada rakyat Sabah, kepada rakyat Sabah dan juga rakyat Sarawak. Saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya janji-janjinya hanyalah words. Action speaks louder than words. Perkataan kita sebenarnya bekerja lebih bagus, lebih hebat daripada perkataan. Buktikan. Macam mana mereka boleh buktikan? Mereka kerajaan persekutuan, tak payah bagi Sabah Sarawak ni timbalan Perdana Menteri pun. Kalau mereka nak bagi hak Sabah, hak Sarawak, boleh buat sekarang. Kenapa tak buat? Itu je jawapan saya. Adakah nak tunggu orang Sabah jadi timbalan Perdana Menteri baru kita nak bagi hak mereka? Adakah nak tunggu rakyat Sarawak nak jadi timbalan menteri baru nak bagi hak mereka? Dan saya pun nak bagi tahu satu perkara. Kalau Sabah dibagi timbalan Perdana Menteri, kenapa tak bagi kat Sarawak sekarang? Sarawak memang dah tahu menang. GPS tu memang dah menang dah. Dah memang memerintah bersama dengan PN. Kenapa nak tunggu Sabah pula baru nak bagi? Kenapa tak bagi kat Sarawak? Jadi kita sebagai rakyat Sarawak pun kata, ni tak adil. Nak tunggu Sabah menang, kenapa tak bagi dekat Sarawak? Itu saya kata satu penipuan. Kalau betul nak bagi kepada orang Sabah dan orang Sarawak, bagilah. Sarawak sekarang ni memang dah memerintah. GPS memerintah dengan 18 kerusi. Kenapa tak bagi? Itu je saya nak cakap. Dan itu yang pertama. Yang kedua saya nak bagi tahu juga. Kita bercakap tentang Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri. Memang betul kita kata nak tunggu PRU 15. Kenapa nak tunggu PRU 15 tu saya kata tadi. PRU 14 Sarawak dah menang. Sarawak dah menang. Dah GPS tu dah menang. Kenapa nak tunggu Sabah? Kenapa tak bagi dekat Sarawak? Itu je saya nak cakap. Betul tak? Habis orang Sarawak, saya orang Sarawak. Kita bercakap benda tu. Kenapa nak bagi orang Sabah? Kena asyik berik dengan kita orang Sarawak tu. Apa orang kita tu saya ada nilai kah? Ini yang saya buat saya marah ni. Okey, kita bercakap mengenai hak untuk Sabah dan Sarawak. Sebelum ini saya pun pernah terbaca kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Sadong, iaitu Menteri Pelancongan dan Kebudayaan kita, iaitu Nancy Shukri, di mana beliau mengulas mengenai
menteri di bawah jabatan Perdana Menteri menteri di bawah jabatan Perdana Menteri telah menubuhkan satu kementerian iaitu akan mengurus portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak. Beliau akan iaitu Menteri Datuk Seri Dr. Maximus Johnny Ongkili, itu tidak silap saya, beliau yang menguruskan Sabah dan Sarawak. Dan mereka GPS menolak RUU sebelum ni. Adakah pandangan Iswardi sendiri adakah berperanan ataupun tidak menteri yang menjaga hak Sabah dan Sarawak pada waktu ini? Kalau kita lihat Perikatan Nasional telah memerintah kita lebih berapa 5 bulan. Kita tidak nampak pun hak Sabah dan Sarawak berlaku di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Apa pandangan Iswardi mengenai perkara ini? Betul, terima kasih. Ini merupakan satu benda yang memang saya lama dah nak cakap sebenarnya. Ya, Waktu silakan. menang Pakatan Harapan pada tahun 2018 hari itu, tempoh hari. Di antara benda yang saya perjuangkan, very very dear to my heart, orang kata, sangat dekat dengan hati saya. Sebab saya menulis banyak artikel berkenaan dengan apa orang kata, mengembalikan hak Sabah, mengembalikan hak Sarawak, mengembalikan Malaysian Agreement 1963. Dan saya tak tahulah kepada sekalian persekutuan dengar ke yang saya tulis. Saya kata langkah pertama untuk nak mengembalikan hak Sabah dan Sarawak kena menukar artikel 1-2 Perlembagaan Malaysia. Iaitu kita kena tukar balik wording dia bahawa Malaysia adalah tanah persekutuan, 2 adalah Sabah dan Sarawak, iaitu negara Borneo State, kemudian Singapura. Singapura dah tak ada kan. Jadi saya kata benda itu dilaksanakan zaman Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pada waktu itu telah mewujudkan a special committee. Dan special committee ni bukan hanya terdiri daripada rakyat, orang kata apa, YB daripada Pakatan Harapan, tetapi juga diambil YB daripada, orang kata apa, daripada GPS, daripada Sabah, daripada Sarawak, di mana mereka duduk di dalam mesyuarat tersebut bagi membincangkan hal ehwal ataupun isu berkenaan dengan hak Sabah dan Sarawak. Dan kita nampak benda itu ada, progres itu ada. Kalau kita tengok bahawa sehingga membawa kepada rang undang-undang pindaan perlembagaan di bawah Pakatan Harapan. Dan kalau kita tengok persoalan perbincangan mengenai minyak itu, mengenai royalty itu ada. Dan malah GPS sendiri mengatakan bahawa perbincangan itu ada. Dan mereka menghadiri mesyuarat tersebut sekadar yang mereka ada menghadiri. Dan akhirnya apabila telah jatuhnya kerajaan pada Februari, Mac tahun ini, saya daripada saat itu sehingga sekarang, saya tak dengar pun bahawa komiti itu berbincang. Saya tak dengar pun bahawa perkara itu didebatkan kembali, dibawa ke dalam parlimen kembali. Saya mungkin alasan mereka mengatakan, COVID sekarang ini. Okey, kalau alasan mereka COVID sekarang ini, macam saya kata kepada Idris Buang, YB Idris Buang, sewaktu debat saya dengan dia kata dia menolak pindaan tersebut kerana perkataan dia kata in pursuant to Malaysian Agreement 1963 tidak dimasukkan di dalam pindaan tersebut. Argument saya, dalam the original Malaysian Agreement pun tak ada perkataan in pursuant to Malaysian Agreement 1963. Kenapa sekarang tiba-tiba you tolak atas alasan yang tak logik, saya kata. So kalau you betul-betul nak, teruskanlah. Kenapa you nak tolak? Akhirnya bila jatuh kerajaan, mereka sekarang berkuasa. Kenapa mereka tak bawa perkara itu? Kenapa mereka tak letakkan perkara itu? Kenapa mereka tak bawa amendment tersebut? Sebagaimana yang sepatutnya nak dibawa. Sebab itu saya kata, bila kita menyentuh mengenai isu hak Sabah dan Sarawak ini, kita selama berpuluh tahun ini, disebabkan oleh keadaan yang sekarang, kita dimain-mainkan, dimomok-momokkan, digula-gulakan dengan janji-janji yang akhirnya janji itu hanya orang kata menanam tebu di tepi bibir, dan bila habis pilihan raya, janji itu bukanlah janji yang nak dimeterai, tetapi hanya sekadar untuk orang kata apa, menyedapkan hati, pacifikan orang Sabah, orang Sarawak. Kononnya lepas ni mereka berkuasa. Contoh paling mudah saya sebut tadilah jambatan Labuan ke Sabah itu. Siapa yang pernah naik feri daripada Sabah daripada port tu, daripada feri itu ke Labuan, kita tahu perjalanan itu terlalu jauh. Kalau kita nak cakap tentang nak buat jambatan tu, bagi saya itu akan jadi mungkin tak terpanjang di dunia, tapi bagi saya uneconomical dan very unrealistic secara dari segi cost dia. Kalau nak buat benda tersebut, bagi saya itu adalah janji-janji yang hanya palsu kalau siapa-siapa yang cuba nak mengutarakan. Tak kisahlah siapa. Even Pakatan Harapan pun kalau tiba-tiba dia kata nak buat janji tersebut, bagi saya it's unrealistic to do so. So bagi saya dia kembali kepada perkara yang paling utama. Saya kata hak tadi itu
kena kembalikan hak yang sebenar, dan saya tidak nampak bahawa Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Gabungan Rakyat Sabah ini mampu untuk mengembalikan hak tersebut, kerana semua yang cerita tentang hak ni itu federal. Kalau mereka nak kembalikan, sekarang dah boleh kembalikan. Kenapa nak tunggu menang pilihan raya negeri Sabah baru nak kembalikan? Itu je saya punya point saya.